Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayah binti Ruslan. Nombor magnetik saya 17 DUP 20F2028. Saya dan rakan sekumpulan saya akan membentangkan pembentangan yang bertajuk Pendigitalan Sejagat, membina kesepaduan antara etnik melalui peresapan amalan dan gaya masyarakat Malaysia. Sebelum saya membentangkan pembentangan kami, saya ingin memperkenalkan rakan-rakan saya, Nurhanis Hazika, Amira Jamal dan Emilia Natasha. Saya akan membentangkan perkenalan. Media massa mempunyai peranan yang sangat penting dalam era globalisasi kini. Era globalisasi memiliki pengaruh yang kuat di setiap dimensi kehidupan masyarakat. Media massa merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Peranan komunikasi sangat penting untuk menentukan penyampaian informasi, sejajar dengan kemajuan teknologi komunikasi yang kian pesat. Maka, kaedah komunikasi juga turut mengalami kepesatan perkembangannya. Media massa merupakan saluran yang digunakan untuk menyampaikan maklumat kepada masyarakat. Terdapat dua jenis media massa iaitu media elektronik dan media cetak. Media elektronik merangkumi televisyen, radio dan internet, manakala media cetak pula merangkumi akhbar, majalah, buku dan sebagainya. Kini, media elektronik seperti internet merupakan saluran yang paling banyak digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan atau menerima maklumat berkaitan sesuatu isu. Hal ini disebabkan internet lebih cepat dan pantas dalam memberi atau menerima maklumat. Media juga menjadi pencetus minda masyarakat kita ke arah lebih kreatif dan kritis. Seterusnya, ini adalah contoh media elektronik dan media cetak. Media elektronik terdiri daripada televisyen, radio dan internet, manakala media cetak terdiri daripada surat khabar, majalah dan buku-buku. Seterusnya, pada era globalisasi ini, sumber media massa elektronik yang sangat berguna berbanding media massa cetak. Hal ini kerana mengikut peredaran zaman yang semakin canggih. Terdapat beberapa media massa yang hanya menggunakan data internet dan gadget yang canggih. Maklumat atau berita akan tersebar meluas dengan hanya beberapa saat dengan adanya media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Google dan sebagainya. Media sosial sangat-sangat membantu untuk penyebaran maklumat. Terdapat juga keburukan media sosial ini. Kita akan lihat di slide seterusnya. Rakan saya akan membentangkan kebaikan dan keburukan pendigitalan sejagat. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurhanis Hazika binti Azwin dan nombor kad magnetik saya adalah 17DUP20F2007. Jadi, sekarang saya akan membincangkan tentang kebaikan serta keburukan pendigitalan sejagat. Bagi kebaikan, terdapat 3 poin penting, iaitu yang pertama, memudahkan pencarian maklumat. Dengan yang ada internet yang sebercanggih pada zaman kini, kita dapat mengakses apa saja jenis ilmu yang berkaitan dengan pendidikan maupun berita dan akan memudahkan kita mengetahui keadaan dunia pada masa kini. Contohnya, melalui pembacaan akhbar harian secara online, kita dapat mengakses informasi-informasi yang berkaitan dengan dunia pada masa kini maupun tentang ekonomi semasa dengan mudahnya. Dan poin yang kedua, ia dapat meluaskan sesuatu aktiviti perniagaan. Hal ini kerana ia dapat menjimatkan lagi kos dan juga tenaga kerja. Justru mengurangkan pengeluaran modal terhadap sewa kedai yang sangat mahal pada masa kini, maka penjual terpaksa menaikkan harga jualan. Jadi, dengan adanya teknologi maklumat ini, ramai orang telah membuat perniagaan secara online. Contohnya adalah dengan adanya online website yang serba canggih pada masa kini,
kita dapat melihat pelbagai jenis perniagaan yang telah dilakukan secara online seperti makanan, minuman, barang pakaian dan juga barangan keperluan rumah. Dan ia juga dapat memudahkan urusan seharian kita. Poin yang ketiga adalah memudahkan komunikasi. Seperti yang kita tahu, dengan adanya internet pada masa kini, melalui laman sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya, kita dapat memudahkan orang ramai untuk berkomunikasi secara atas talian, terutamanya dengan rakan-rakan, ahli keluarga dan sebagainya yang berada jauh ataupun dekat dengan kita. Untuk keburukan penjitilan sejagat, poin pertama adalah terdapat berlakunya jenayah cyber. Tindakan penyalahgunaan teknologi ini menggunakan atau mengaplikasikan sesuatu teknologi. Jenayah cyber merupakan jenayah yang melibatkan segala aktiviti jenayah yang biasa dilakukan seperti kecurian, penipuan, pemerasan ukut dan segala aktiviti yang melibatkan pelanggaran undang-undang dengan menggunakan kemudahan komputer atau menggunakan internet di ruangan cyber. Untuk poin yang kedua adalah penapisan maklumat cyber. Penapisan terhadap teknologi maklumat, terutama internet, bukanlah sesuatu yang sangat mudah memandangkan penambahan bilangan pengguna setiap hari. Jadi ia akan mengambil masa yang sangat lama untuk menapis sesuatu maklumat yang berada di atas talian. Contohnya, di atas talian ataupun sesuatu website maupun social media, terdapat banyak artikel-artikel yang tidak sahih dan sahih yang kita boleh nampak sangat sama ataupun sangat hampir sama artikel-artikel tersebut yang telah dimaknai di social media ataupun website-website yang berkenaan. Jadi untuk penapisan maklumat cyber, penapisan artikel-artikel tersebut akan mengambil masa yang sangat lama untuk ditapis maklumatnya. Poin yang terakhir adalah wujudnya penggodam. Antara ancaman yang dihadapi oleh pengguna teknologi maklumat pada masa kini ialah fenomena penggodam komputer. Penggodam komputer hanya menjalankan aktiviti pencerobohan maklumat pribadi untuk keseronokan tanpa memikirkan kesan yang buruk yang bakal dihadapi kelak. Kebiasaannya, mereka yang suka menceroboh sistem rangkaian komputer, mencuri maklumat atau data penting dan menghantar kod jahat atau virus bagi mengganggu sistem rangkaian komputer lain, seterusnya menyebabkan kerosakan yang teruk. Sekian itu daripada saya dan saya akan memberi slide ini kepada Amira Jamal untuk rungkaian huraian yang seterusnya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amira Jamal. Hari ini saya akan menerangkan tentang impak pendigitilan sejagat. Penciptaan televisyen nyata banyak mempengaruhi kehidupan seharian manusia. Pengaruh media massa ke atas gejala sosial remaja sememangnya ketara media massa melalui membaca dan juga mendengar. Contohnya melalui Google, Facebook, WhatsApp, YouTube dan juga tayangan video. Tidak dinafikan juga di dalam setiap tayangan video orang barat memaparkan gejala-gejala negatif seperti keganasan, pornografi dan budaya hidup yang tidak sihat seperti black metal, punk, K-pop dan juga sebagainya. Semua ini telah menjadi bahan bacaan dan juga tontonan yang amat digemari oleh remaja. Kebudayaan barat kini melimpah ruah di Malaysia melalui media baru dan juga media lama. Namun, jika kita kerap menggunakan sosial media dengan perkara yang salah, ia akan mengakibatkan berlakunya poin yang pertama, keruntuhan akhlak. Keruntuhan akhlak akan memberikan kesan yang sangat besar dalam masyarakat.
jatuh bangunnya sesuatu negara, agama dan bangsa dapat dilihat dari segi akhlak dan masyarakat itu sendiri. Tidak dinafikan juga, akhlak remaja pada hari ini sangat membimbangkan. Pengaruh budaya barat mudah meresap masuk dan menjadi ikutan para remaja pada hari ini. Kiranya hal ini tidak dibendung oleh pihak-pihak yang tertentu, terutamanya oleh pihak kerajaan dan juga pihak-pihak yang berwajib, maka tidak hairanlah pada masa akan datang masyarakat kita akan hancur dan juga keruntuhan akhlak remaja-remaja Melayu terutamanya akan rosak dan juga binasa. Poin yang kedua, selain itu peningkatan gejala sosial, banyak kejadian seperti pembuangan bayi, zina, perjudian, budaya homoseksual, penagihan dadah dan sebagainya dilakukan oleh remaja Muslim pada hari ini yang kebanyakannya mereka berpaksikan dan juga bertunjangkan nafsu dan amalan yang dipengaruhi oleh budaya-budaya barat dan asasnya mungkin berpunca daripada kurangnya pegangan agama pada diri mereka. Tidak dapat dinafikan juga kesan keruntuhan akhlak akan memberikan kesan yang mendalam pada diri individu tersebut. Yang terakhir adalah kesimpulan. Poin yang pertama adalah warga negara Malaysia yang berlainan latar belakang sama ada dianggap majoriti atau marginal akan selalu mencari jalan kehidupan di dalam rangkuman pihak berkuasa negara bangsa yang memerintah. So, sebagai contoh pada masa kini yang kita boleh lihat adalah banyak kumpulan-kumpulan atau seramai artis-artis di Malaysia, mereka menggunakan lagu untuk menyampai mesej perpaduan negara, boleh dijadikan teladan untuk keseluruhan masyarakat Malaysia. Poin yang kedua adalah media massa bersifat sekadar untuk menyebarkan maklumat dan komunikasi. Masyarakat mempunyai tanggungjawab sosial yang besar dalam membawa masyarakatnya ke arah yang lebih bertamadun. Sebagai contoh yang kita boleh nampak adalah media massa amat berpengaruh dalam masyarakat dalam apa jua keadaan, termasuklah untuk melestarikan kehidupan masyarakat. Justru media ini mempunyai potensi yang sangat besar dalam menyalurkan nilai-nilai positif dan murni kepada semua golongan masyarakat. Ini kerana masyarakat pada masa kini menjadikan media massa sebagai wadah untuk mencari maklumat, memahami apa yang tidak didapati di sekolah ataupun rumah dan mencernakan maklumat tersebut menjadi fahaman dan pegangan diri sendiri. Poin yang terakhir adalah media merupakan sebuah kuasa besar pada era ini. Ia mampu memberi pengaruh dan kesan kepada masyarakat di seluruh dunia. Mana-mana pihak maupun individu yang mempengaruhi kuasa media haruslah menggunakan media dengan sebaik mungkin dan tidak untuk kegunaan diri sendiri. Dalam apa jua keadaan, ibu bapa perlu memantau anak-anak dan menetapkan peraturan dalam penggunaan media.